Baik, untuk perkembangan dari Labuan, kita langsung ke sana bersama Harjay Jaib. Silakan Harjay. Kerajaan Persekutuan terus komited melaksanakan pembangunan infrastruktur holistik khususnya pembangunan luar bandar di Labuan. Susulan itu Kampung Belukut menjadi Kampung Angkat Madani Jabatan Wilayah Persekutuan sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi masyarakat kampung berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Indra Noridah Abdul Rahim berkata, ia merupakan inisiatif kerajaan yang diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2024. Kampung itu terpilih sebagai Kampung Angkat Madani berdasarkan kriteria iaitu tahap liputan kemudahan asas sedia ada pada kadar 50% yang memerlukan penyelenggaraan dan naik taraf seiring dengan keperluan penduduk. Jelas beliau, Kementerian Kewangan telah meluluskan sejumlah 2.5 juta ringgit bagi melaksanakan projek-projek seperti pembaikan jalan kampung, pemasangan lampu jalan serta naik taraf balai raya secara gotong royong. Sebenarnya MOF pun telah menambah baik proses tu, mempercepatkan proses pun. Jadi sebab projek ni KPI dia adalah untuk tahun ni 2024 kita kena selesaikan. Jadi saya dah minta Perbadanan Labuan dan juga pihak kampung untuk kita, ketua kampung untuk kita segerakan. Dah bermula proses-proses tu, dah bermula, kita mula perolehan dan kita dah ada dah carta perbatuan projek-projek tu yang kita jangkakan semua projek insya-Allah akan siap sebelum Disember. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Temu Mesra Kampung Angkat Madani di Balai Raya Kampung Belukut, Labuan. Sementara itu, usaha menoktah miskin tegar kekal menjadi fokus Jabatan Wilayah Persekutuan JWP menerusi inisiatif program Usaha Jaya Insan Puji. Di Labuan, golongan sasar dipimpin selaras usaha memperkasa program Satu Daerah Satu Industri. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Indra Noridah Abdul Rahim berkata, Puji mengambil langkah holistik menangani isu itu melalui penstrukturan semula bantuan kerajaan secara usaha sama merentas agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan badan korporat. Langkah itu mengelak kebergantungan golongan sasar kepada bantuan semata. Selain menoktah kemiskinan diwarisi melalui penglibatan program penjanaan pendapatan dan pembangunan usahawan. Pihak-pihak agensi kerajaan buat program-program tuition percuma, bantuan-bantuan percuma ni memang banyak tetapi tidak terselaras. Jadi kita nak rangkumkan. Saya kata 90% program di bawah Puji program sedia ada agensi. Bukan program jabatan wilayah. It's not about jabatan wilayah sebenarnya. It's about wilayah persekutuan dan macam mana kita nak gerakkan semua tu bersekali. Jadi saya nak jadikan Labuan sebagai model. Seramai 120 pengusaha kecil-kecilan berdaftar di bawah kerangka Ihsan Puji Labuan setakat ini. 3 pemenang bertuah dapat menyambut Hari Raya bersama-sama penyampai radio Labuan FM di kediaman mereka yang menerusi program Ronda-Ronda Syawal Labuan FM yang kini telah masuk tahun ke-10. Program itu dianjurkan. Penerbit program Rafiah Ibrahim berkata 3 pemenang terpilih menerusi slogan Kreatif Raya. Tahun ini kami menambah yang mana pendengar berkongsikan gambar raya yang paling ceria. Jadi dari situ dinilai berdasarkan daripada kreativiti mereka memberikan slogan dan juga gambar yang paling ceria lah. Itu konsep yang dibawakan untuk tahun ini. Alhamdulillah, rasa gembira. Tak sangka tahun ni saya dapat menang lagi. Saya pernah menang sekali, dah lama dah. Selalu tengok dalam live TikTok, live Facebook, dengar suara dalam radio. Jadi sekarang dapat jumpa di depan. Rasa inilah gembira. Memang patut lagi diteruskan supaya masyarakat lebih dekat dengan penyampai-penyampai DJ Labuan FM lah. Terima kasih kepada pihak RTM dengan anjuran ini dapat bagi semangat kemeriahan family, bergambar, berkumpul, kelainanlah waktu-waktu raya. Selain bersama-sama meraihkan kemeriahan Syawal, program juga mendekatkan warga kerja RTM Labuan dengan pendengar setia dan penduduk setempat. Seorang lagi pemenang ialah Salmah Kamis. Setiap pemenang menerima wang tunai RM300 sumbangan RTM Labuan yang disampaikan Ketua Bahagian Rancangan Labuan FM Nur Afatizah Sabtu. Hampir 30,000 pengunjung rantau Borneo dan luar negara sertai Labuan Big Show Labs 2.0 yang berlangsung di dataran Labuan.
Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK Datuk Syaharudin Abu Sohod berkata program berasaskan produk pelancongan sukan yang dianjurkan MOTEK ini merupakan trend terbaru untuk menarik perhatian para pelancong domestik dan antarabangsa. Seperti yang kita memang sudah maklumlah, semua program yang kita buat ni untuk pelancong dan untuk menggiatkan, mengaktifkan lagi aktiviti program pelancongan di Labuan khususnya. Itu tujuan utama dia. Kita sentiasa berusaha untuk memohon peruntukan daripada pihak kerajaan supaya ditambah lagi peruntukan untuk promosi. Beliau juga menyeru seluruh masyarakat setempat untuk mengalu-alukan kedatangan pelancong ke negara ini dengan memberikan layanan mesra, bersopan santun, hormat menghormati antara satu sama lain serta menunjukkan budaya dan nilai-nilai ketimuran yang masih diamalkan di negara ini. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Labs 2.0 2024 di dataran Labuan. Labs 2.0 anjuran pejabat MOTEK Labuan dengan kerjasama 87,000 Empire LDA Labuan Holdings dan Perbadanan Labuan. Dengan itu sekian paparan dari Labuan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih RJ.